Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Masih lagi dalam kemeriahan menyambut Tahun Baharu Cina. Ini Ong yang saya bawakan anda dengan berpakaian merah apapun. Selamat tengah hari dan semoga anda bersama kami sepanjang 1 jam ini. Saya Segita dan Uyaina Arsyad akan menemani anda. Sekali lagi selamat Tahun Baru Cina kami ucapkan. Yalah, kita tak sempat bersiaran semalam, betul, kan. Betul. Harap-harapnya anda bergembira bersama dengan seisi keluarga di rumah. Okey, kalau macam Sugi pergi ke mana? Cuti panjang long weekend ni? Tidak ke mana-mana, duduk di rumah menikmati cuaca. Hujan kan, duduk dalam rumah best. Dan saya pasti ramai juga seperti saya duduk di rumah dan menikmati cuaca. Masak-masak bersama dengan keluarga. Ada yang mungkin membuat aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga di rumah sahajalah. Tetapi Yana, apa yang saya suka adalah saya melihat Insta story rakan-rakan saya yang menyambutnya sangat-sangat meriah tahun ini. Sambutan mereka, makan-makan bersama dengan family. Ada yang bermain games lah orang kata kan. Sangat best. Jadi saya terhibur lah juga. Okey, apa yang Sugi cakap semalam ni, saya dan keluarga besar saya pun buat semalam. Buat apa? Jadi di rumah kakak saudara saya, okey, kita pergi ke rumah dia, lepas tu berkumpul, makan ramai-ramai, main games sama-sama, rasa macam kita pula yang menyambut Tahun Baru Cina. Tapi kan Sugi, saya rasa itulah keindahannya. Hidup, keharmonian masyarakat berbilang bangsa, berbilang kaum di Malaysia ni. Setiap kali ada perayaan, kita dapat cuti, setiap kali cuti itulah kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita. Tapi saya nak tanya, awak kata makan besar beramai-ramai. Awak masak ataupun tidak? Saya tunjuk je. Saya tak adalah. Okey, tapi di sini juga kami nak memberikan anda peringatan lah. Biarlah cuaca best-best juga ya nak. Tetapi bagi mereka yang sentiasa di luar sana memandu ataupun nak balik kampung, ke mana jua anda pergi, pastikan keselamatan diambil kira. Jalan raya sangat-sangat basah. Pagi tadi saya ke kerja pun, walaupun agak lapang keadaan jalan raya kan, tetapi masih lagi ada kemalangan jalan raya. Betul. Dan saya kira macam semalam pun Syahiran banyak bagi tahu saya yang dia daripada mana ke mana tu, daripada TTDI nak pergi ke Glen Mary dan sebagainya, ada 3 ke 4 kemalangan jalan raya yang dilihatnya berlaku. Itu daripada orang kata short distance juga kan. Jadi ini kita nak ingatkan kepada anda semua, mungkin kemalangan jalan raya juga antara faktornya adalah keadaan cuaca. Jalan jadi licin dan sebagainya. Jadi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, yang telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap bahaya di beberapa daerah, khususnya di Johor dan juga di Sabah sehingga Rabu, iaitu esok. Okey, antara kawasan di Johor yang terbabit adalah Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi, Johor Bahru. Dan kalau di Sabah pula, daerah yang terbabit ialah Sandakan, okey, Kinabatangan, Beluran dan juga Kudat. Okey, baik. Jadi sekiranya anda di sekitar kawasan yang Yana baru saja kongsikan, pastikan anda caknalah dengan keadaan cuaca. Dan saya nak beri peringatan sedikit lah Yana, walaupun hari ini dah hari terakhir kata cuti umum, ramai dah nak pulang ke Kuala Lumpur ke mana jua anda nak pulang kan. Kalau ada kasit, gunakan kasit untuk anak anda. Kan itu akan membantu menjaga keselamatan anak-anak kita. Sebab kadang-kadang mungkin kita terlena tidur, tak tahu apa yang berlaku, anak-anak pun tak tahu tengah berdiri kat tengah ke apa kan. Bila kita emergency break, itu membawa padah pada anak-anak kita. Saya suka apa yang Sugi katakan tadi, sebab mungkinlah kadang-kadang kita nak peluk anak kita, nak pegang anak kita, terutamanya kalau dia menangis ke meragam ke dalam kereta kan. Tetapi pastikan anda letak anak anda di dalam kasit seperti yang Sugi katakan tadi. Okey, baik. Sugi. Itu semua peringatan yang kami ingin berikan kepada anda. Tetapi peringatan seterusnya adalah supaya anda terus bersama kami sepanjang 1 jam ini, kerana ada pelbagai menu berasaskan seafood di hadapan kami ni. Awak penggemar? Itulah. Kalau saya memang suka seafood. Saya tahu Sugi adalah vegetarian. Jadi memang saya tak makan seafood. Kecuali ada tak ada kecuali. Tapi ada orang dia pescatarian. Jadi dia makan ikan dan seafood, tapi dia tak makan ayam ke daging dan sebagainya. Mungkin
Mungkin ada pescatarian yang sedang menonton sekarang ni. Saya vegetarian. Okey, tak apa Sugi, saya makan on behalf of Sugi. Boleh. Okey, di hadapan kita ni memang ada macam-macam menu seafood. Jadi kepada anda seafood lover, ini mungkin sesuatu yang anda nak tonton. Okey, di sebelah sana kita ada apa Sugi? King crab. Okey, yang tu siput gonggong. Wow. Pernah makan ke siput gonggong? Siapa yang pernah makan, sila hadirkan diri anda. Yang ini pula udang galah masak butter kot. Udang galah masak butter dan sebelahnya asam pedas. Kepala ikan salmon. Ni ada siakap, ada ini apa ni, makanan Thai. Saya tengok ni ada sos Thai semua ni kan. Baik. Dan yang istimewanya yang ini yang nak nampak macam ikan, tetapi dia bukan ikan. Tetapi juga adalah seafood dekat dalamnya. Dalam perut ikan ni ada pelbagai jenis seafood. Inilah pai ikan yang kami bawakan dengan duit emas ni. Wah. Best ni hari ini. Okey, kepada anda semua, mungkin nak kongsikan bersama dengan kami apa agaknya menu seafood kegemaran anda. Ayo kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 ataupun di akaun Instagram kami WHI TV3 dan juga akaun TikTok kami WHI TV3. Dan sebelum kita ke menu pertama, Yana, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok yang berkaitan dengan menu seafood. Jom kita saksikan. Saya tak boleh makan dulu kan? Tak boleh. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku, kau buat. Dan apa yang kau mahukan dariku? Telah lama ku kata yang ku cinta sepenuh hatiku. Sampai bila harus aku menunggu cintamu? Dan apabila ku sedari kaulah yang pertama ku cintai. Macam-macam menu seafood dan saya yakin menu yang pertama kami nak kongsikan bersama dengan anda ni pasti akan membuatkan anda terliur. Anda suka makan lobster? Menu ni untuk anda. Okey, anda bersama dengan Chef Raziz Syukur dari Krills Seafood yang nak berkongsi dengan kita lobster masak belado. Ya, betul. Apa khabar Chef? Alhamdulillah. Okey Chef, kalau kita tengok kan, Allah gebu-gebu gebas betul seafood yang ada dekat sini. Okey, mungkin Chef boleh kongsikan apa keistimewaan masak belado dari chef ni? Okey, kebanyakan restoran di merata dekat Malaysia ni dia akan buat macam lobster butter, cheese lobster. Betul. Jadi kita buat kelainan daripada segi orang kata rasa tu kita tukar kepada masak belada pula. Jadi kesesuaian dia tu ada pedas, ada manis, ada masam. So kita ubah dia, first kita akan steamkan dia, kemudian kita akan fry dia sekejap dan kita akan jalankan sos. So item-item yang kita akan pakai pun macam bawang putih, cili sos, sos tiram, sos Thai, jadi kita ada ceribu dan kita tak pakai ajinomoto, garam ataupun kicap sotong. Jadi no MSG lah. Okey. Wah, ni kalau penonton boleh bau ni kan. Baru tumis sikit tu je pun bau dia dah naik betul-betul. Memang sangat-sangat membuka selera. Dan Chef, saya tertarik untuk bercakap tentang lobster ni. Kalau kamera boleh zoom sikit, okey? Zoom dekat lobster yang ada dekat depan saya sekarang ni memang sangat-sangat gemuk betul Mungkin Chef boleh kongsikan dari mana datang dapat lobster besar-besar ni? Okey, dia ada pelbagai supplier yang mengantar pada kita. Jadi kita hanya pilih yang grade terbaik. Jadi kita hanya pilih yang fresh-fresh untuk kita edarkan pada orang ramai. Jadi kita memang segala siput macam contoh udang galah, king crab ataupun siput gonggong ni semua kita display di depan. Jadi customer semua boleh tengok. So, okey, Cok. Ni yang saya tertarik tadi. Sugi dah sebut dah. Seafood gonggong Chef? Ya, betul. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil siput tarik. Siput tarik. Sebab dia kena tarik keluar baru boleh makan.
Dia macam siput sedut ke bukan? Sedap lagi daripada siput sedut. Sedap lagi daripada siput sedut Okey, ni kalau kamera boleh tunjuk juga ni siput gonggong ni. Kejap lagi saya nak cubalah ni. Chef ni masak apa ni, Chef? Boleh. Ini kita buat cili padi kering. Okey, kalau kita tengokkan style masakan oleh Chef Raziz ni kan, dia banyak menggunakan cili. So banyak sebenarnya orang kata lokal lah. Selera tempatan kan. Mungkin Chef boleh kongsikan sedikit latar belakang Chef. Kenapa Chef memilih untuk orang kata ni macam masakan fusion jugalah, betul tak? Okey. So saya memilih untuk konsep semua family boleh makan, termasuk anak-anak, orang tua kita. Jadi nampak macam pedas tapi sebenarnya tak berapa pedas. Jadi macam anak-anak kita pun tak perlu nak minta nasi goreng Cina ataupun yang benda lain daripada yang menu kita. Jadi apa yang kita hidangkan tu semuanya boleh makan, termasuk orang tua kita, mamak kita semua. Pasal kita tak ada, macam saya cakap tadi, kita tak ada ajinomoto, kita tak ada pakai garam. Jadi orang darah tinggi tu boleh makan. Cuma yang bermasalah tu orang gaut. Bila dia dah makan, dia salahkan kita. Tapi alhamdulillah setakat ni tak ada apa-apa isu. Semua orang gaut ke apa semua datang makan. Okey. Dan sebenarnya kalau saya tengok ni kan, sos ni sebenarnya dah nak siap. Betul tak, Chef? Ya, betul. Dalam lebih kurang dalam beberapa second je lagi kita akan tuang ke lobster ni. Okey, saya sebenarnya tak sabar nak tengok sos yang baru sahaja ditumis ni. Okey, dituangkan ke atas lobster ni. Tapi mungkin Chef boleh kongsikan juga. Tadi Sugi pun dah cakap ini adalah king crab. Ya, betul. Yang ini tadi adalah lobster tu kan? Udang galah. Ni udang galah. Udang galah jambo kita panggil. Apa dia? Udang galah jambo. Jambo. Yang paling besar. Yes. Jadi tengok dia punya kepit dia apa semua tinggi. So dia semua ni ada isi juga. Oh ya. So ni kita masak butter kering. Butter kering. Ya. Okey. Yang tu tadi siput gonggong. Yang ni apa? Yang ni scallop, king scallop. Ni yang paling besar lah scallop yang kita ada. Biasa kan dia yang isi saja tu. Jadi ni dengan cengkerang kita bawakan. Baik. Okey, kalau kita tengok kan dekat Krills Seafood ni memang specialty-nya memang seafood sahaja, betul? Apa lagi menu-menu lain yang tak ada dekat atas meja ni tapi yang ada di kedai? Okey, kita ada macam-macam jenis saiz udang. Kita ada macam-macam jenis scallop, daripada besar, daripada yang kecil. Jadi kita ada pelbagai ikan. Kita ada macam tiram, oyster. Yes, oyster yang kecil, yang besar tu pun kita ada. So bermacam-macam yang saya displaykan situ, rata-ratanya semua seafood yang rare. Ni producer saya dekat dalam ni, Farizah Kamal Zaman ni memang suka makan seafood. Dia kata ni memang premium semua ni, premium. Okey, sos sudah kita siap ke pun belum dah sosnya? siap. Okey, jom kita hidangkan. nak tengok dia dituang ke atas lobster ni. Dan mungkin kan anda di rumah pun kalau nak cuba boleh je. Cuba buat sos ni dulu. Lepas tu lobster tu pergilah ke pasar, belilah, tak kisahlah saiznya sebenarnya. Kalau dapat lobster yang saiz besar ni lagi sedap, lagi gebu, lagi sedap kan. Tapi tak kisahlah saiz dia. Yang penting sos dia kan, Chef, betul tak? Betul. Tengok dia punya tu. Orang-orang kita kan suka makan macam ini. Jadi kita letak dekat lobster pula. Mandikan lobster tu, Chef. Mandikan dia. Jadi hanya perlu tuang saja. Dengan dia tak berapa pedas, nampak dia macam pedas tapi insya-Allah dia memang semua boleh makan. Anak-anak kita pun boleh makan ni. Tapi tadi saya lupa nak tanya, kita masak belado kan? Chef guna cili apa sahaja yang dikisar? Okey, kita gunakan cili merah, cili hijau, cili padi sikit, dan kita ada tomato, kita ada bawang besar, kita blenderkan sekali. Dan just tumis saja. Lepas tumis tu masukkanlah macam cili sos, sos tiram, sos Thai. Inilah sos-sos yang Chef sebut tadi itulah. Betul. Kecuali garam dengan ajinomoto memang kita tak pakai langsung. Okey, ini antara menu healthy juga ni sebenarnya. So, jadi dah siap. Okey, ini lobster masak belado yang dah pun siap. Kalau kita tengok tadi, assistant chef ni masak tak sampai 5 minit pun sebenarnya. Chef masak sangat cepat. Okey, kalau saya nak rasa, yang mana satu boleh saya rasa? Boleh, pilih je mana-mana yang cik. Saya macam teringin nak makan yang sedut siput gonggong. Siput gonggong ni, Chef. Ada macam nak makan, nak congkil dia sebenarnya? Dia kena congkil. Dia kalau disedut, sampai subuh besok dia tak keluar. Jadi dia ada, kan yang tu dah dia yang dikeluarkan. Okey. So saya guna yang ini je lah ya? Ya. Oh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tarik yang dia punya hujung ni hitam tu, tarik keluar. Sikit, boleh. Okey. Tarik yang ni? Ya, betul. Allah, tak sampai. Alamak, ada congkil. Ada congkil ke? Nak juga ni kan, cuba. Ya, kena cuba. Tu. Tinggal kita tarik. Bismillah. Anda semua sedang menyaksikan ke tidak? Tu boleh tarik dah. Wah, begini rupanya. Tadi yang koreh tu jangan ditolak.
Boleh cicah dengan belada ni pun tak. Saya cicah dengan belada ni sikit boleh? Boleh. Chef letaklah kat sudu. Boleh Guna sudu sikit boleh? Okey. Wah, ini saya pertama kali nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Panas betul. Oh, panas pula. Anda jangan terliur ya tengok saya makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hitam tu. Tu. Yes. Wow. Macam mana rasa dia? Seafood ni dia very dia kenyal. Kenyal. Comot yang saya makan. Tak. Okey. Tapi belada ni sangat sedap. Terima kasih, Chef. Sama-sama. Lepas ni saya nak makan seorang. InsyaAllah. Okey, kepada anda banyak lagi menu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda sekejap sahaja lagi. Sugi dah tak sabar dah sebelah saya ni dengar cerita ada sotong kurita yang Sugi nak kongsikan. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Nak lagi lah, Chef? Sekejap lah, Chef. Masih tak. Ni antara top. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Merupakan antara makanan kegemaran ramai, tidak kira peringkat umur, makanan berasaskan hidupan laut sememangnya sering menjadi pilihan utama untuk dinikmati bersama seisi keluarga. Tahukah anda, makanan laut memiliki khasiatnya yang tersendiri dan merupakan antara sumber protein dalam diet seseorang. Tersenarai sebagai sumber hidangan yang paling disukai dan berkhasiat, selain buah-buahan dan sayur-sayuran, pengambilannya dalam jumlah yang mencukupi mampu membantu meningkatkan metabolisme serta menggalakkan penurunan berat badan. Bagaimanapun, di sebalik keenakannya, tahukah anda pengambilan makanan laut secara berlebihan juga mampu meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh di mana ia boleh mempercepatkan berlaku penambahan lemak hingga mengganggu proses peredaran darah. Pelbagai jenis ikan, sotong, udang dan hidupan cengkerang laut, setiap satunya mempunyai rasa dan keunikannya yang tersendiri. Apa yang penting, harus sentiasa berpada-pada dalam menikmatinya. Kita sering kali dengar kalau makan banyak sangat seafood, kolesterol akan naik. Jadi apa pun yang kita makan harus makan berpada-pada. Moderation is key. Okey, baik, menu seterusnya betul lah Yana tadi dah kongsikan yang kita ada sotong kurita. Kita bersama dengan Muhammad Izzat. Ya, betul. Yang akan menunjukkan pasta squid ink masak sotong kurita. Ya, okey, baik, kita nak tahu dulu sotong kurita ni apa bezanya dengan sotong lain. Pastinya saiz dia lah besar kan. Jadi Izzat boleh kongsikan beza dia macam mana nak masak, nak bersihkan, rasa dia macam mana? Okey, dia beza dia adalah dia punya tekstur dia lah. Saya tak pernah sentuh sotong kurita. Dia macam geli sikit lah sebab dia macam bola-bola ni. Saya angkat Boleh. Okey. Beza dia. Okey, so dia ni selalu kat Malaysia jarang lah nak jumpa. Okey. So mostly dapat pun dari luar negara, Japan atau China. Baik, jadi dia mahal lah juga dia kan? Mahal juga. Okey. Dan kalau kita lihat ni, dia keras kan? Okey, ni kita letak tepi sebab saya tak pakai sarung tangan, alamak jatuh. Dia keras. Jadi nak masak tu macam mana, Chef? Macam saya akan rebus dulu. Rebus dalam 20 ke 15 minit. Baik. Kemudian saya akan sejukkan dia dan simpan. Sejukkan kira kena letak dalam ais batu. Okey, ais batu. Nak bagi tekstur dia lembut. Baik. Semua. Dan kita simpan dalam chiller. After that, kalau kita nak masak, baru kita masak. So, yang dah siap ni adalah sekejap je lah. Sekejap je, kita masak tu sekejap, tak ada lama. Okey, baik. Jadi Chef terus boleh kongsikan apa yang kita nak masak hari ini. Adakah ini pasta yang sama dengan cara masaknya sama dengan pasta yang selalunya kita masak kat rumah? This one lain sikit lah. Kalau yang ini aglio oglio. Tapi ini version Asian punya lah, selera tekak orang Melayu. Fusionize lah. Okey, kalau yang pasta yang menggunakan squid ink pasta. Okey, saya akan buat marinara. Okey, marinara. Okey, this one saya buat special lah. Saya dah ready. Ada apa kat dalam tu? Dalam ni ada tomato, ada bawang, kali. Tak ada seafood. Okey, baik. Dan herbs. Okey, herbs saja. Okey, minyak kita dah tuang. Minyak kita dah panaskan. Mungkin kita tunggu minyak panas sedikit. Okey, dan itu tomato, cherry tomato. Tomato saya akan tumis dululah. Okey, menarik Biasa macam saya lihat orang masukkan tomato last. Sebab dia tak nak tomato dia terlalu masak kan. Terpercik minyak tu.
Okey, tapi chef, sambil-sambil chef Izzat masak tu, saya nak tanya juga, squid ink pasta ni tak selalu sangat orang beli dan masak kan? Apa beza dia kalau kita guna squid ink pasta dengan pasta biasa kalau untuk masak baby octopus? Untuk resepi ni saya menggunakan squid ink pasta lah. Untuk kalau kat rumah, kalau mak-mak ke isteri-isteri kan, boleh je guna pasta apa-apa jenis pun. Okey, saya tunjuk sikit kat penonton sekalian. Ini dia squid ink pasta, sebab tu warna dia warna kehitaman. Tekstur dia sama ke dengan tekstur dia sama je, sama. Cuma color dan adalah flavouring sikit yang different lah. Okey. Baik. Biasa kalau beli sotong orang keluarkan benda tengah tu. Ya betul. Dia punya tulang dia, gigi dia dan ink dia kita akan buang. Tapi ni kita buat pasta menggunakan dia kira macam ink, dia punya kreativiti masing-masing lah untuk cipta menu. Baik, kita masukkan bawang putih. Bawang putih sebagai penambah flavor lah. Tapi kan penonton, menariknya tadi saya bacalah juga apa khasiat sotong gurita ni ataupun baby octopus. Dia hanya mempunyai 2 gram lemak bagi setiap 100 gram. 2 gram bagi setiap 100 gram dan 0 gram gula. Which saya rasa adalah agak berkhasiat, sangat berkhasiat. Jadi memang sotong gurita ni berkhasiat lah ya, sebab Izzat? berkhasiat satu dia rendah kalori kan. Lepas tu macam kita nak makan raw pun boleh. Makan raw macam sushi, sashimi kan. Then untuk kita buang segala bakteria tu kita akan campur dengan soy sauce ke shoyu, kicap-kicap masin, lemon untuk membunuh bakteria-bakteria yang ada. Sambil tu dia boleh memasakkan sotong tu jugalah. Baik. Saya sempat juga membaca komen-komen di Facebook. Ramailah yang suka makan seafood ya. Jadi kita terus bacakan komen daripada Nur Laili dahulu ya. Katanya suami saya keturunan Cina. Jadi setiap tahun kami menyambut Tahun Baharu Cina. Paling seronok waktu makan besar. Seluruh ahli keluarga duduk di meja bulat menikmati hidangan steamboat, udang, ketam dan ikan segar yang baru naik dari laut di sekitar Tanjung Bunga, Penang. Wow, cicah dengan sambal belacan, perahan limau nipis, daun ketumbar. Nikmatnya. Wow, saya pasti ramai yang bacanya juga boleh orang kata relate dengan cara awak berkongsi itu, Nur Laili. Okey, chef, kita dah masukkan sos tadi kan? Kita dah masuk dia punya paste, marinara paste ni yang saya dah siap buatlah. Baik. Dan chef tadi Izzat dah kongsikan bagaimana untuk bersihkan dan masak dia. Tadi pun awak dah berkongsi yang sotong gurita ni boleh buat sushi. Ya, boleh. Tapi yang ini bukan sushi. Ini adalah mentai rice. Mentai rice yang ada baby octopus dekat atas tu. Apakah sos yang digunakannya? Ini adalah mentai sauce yang saya buat sendirilah. Dan this one Japanese rice. Saya buat tekstur dalam macam sushi punya rasa. Menarik. Dan cara masak ni sama jugalah. This one kita tak perlu masak pun. Kita just guna api untuk fire dia, fire torch tu kan. Menarik. Dan yang ini pun apa, Izzat? Ini pun mentai rice dengan salmon teriyaki. Okey, teriyaki. Interesting, menarik. Dan kat hadapan ni ada juga pasta ataupun spaghetti masak udang. Kan? Betul? And also this one salmon. This one ni adalah best seller kita orang lah. Lepas tu ini adalah menu baru yang bakal dirilis. Baik. Dan Izzat, mungkin Izzat boleh kongsikan jugalah antara menu lain yang ada di restoran, di Sorok Kitchen. Kita ada makanan Asia lah, mostly Asia, Western. Contoh macam nasi, Chinese cuisine, maybe Indian. Sebab saya membuat pelbagai lah, international. Saya akan cuba buat bahagian timur, bahagian Arab. Kita akan setiap bulan akan buat negara-negara punya masakan. Sesuai dengan cita rasa orang Malaysia lah. Betul. Tapi yang ni yang awak buat ada olahan rasa Japanese. Ni Japanese campur Malaysian, Asian lah. Saya nak tanya Izzat, actually background Izzat apa sebenarnya? Banyak awak boleh masak kan? Saya sebelum ni saya bekerja di Australia selama 3 tahun. Kitchen. After that, masa COVID, saya pulang ke Malaysia dan saya
start bisnes dengan pengalaman yang saya ada lah. Oh, tapi awak punya forte memang masakan Western ke? Western and Asian. Western and Asian. Beruntung orang Malaysia dapat Izzat yang dulunya bekerja di Australia, kini kembali ke tanah air. Ya. Okey, kita masukkan pasta. Kita masukkan pasta. Okey, yang ni kena masak lama ke? Tak ada, sekejap je. Sebab ini saya pun dah siap rebuskan dia. Rebus lah macam biasa kita rebus spaghetti dahulu kan. Takut Biasanya berapa lama proses untuk masak ni? Masak untuk yang rebus spaghetti ke? The whole meal lah. The whole meal. Around dalam 15 or 20 minutes lah. Cepat sahajalah. Biasalah kan kalau dah ada bahan kat rumah kita masukkan. Okey, satu lagi saya nak tanya Izzat, chili flakes ni untuk kita masukkan kemudian. Ya, betul. Dan juga parmesan cheese. Okey, dah habislah kita taburkan di atasnya ya. Okey, baik. Jadi kalau mereka yang nak cuba pasta, squid ink, masak sotong gurita ataupun pelbagai menu lain ini, Izzat, bagaimana boleh mereka hubungi Izzat ataupun Sorok Kitchen? Boleh dapatkan maklumat detail dengan cek pada Instagram lah. Instagram Sorok Kitchen, SOROQ Kitchen. Kat situ ada nombor telefon dan ada katalog lah. Kami pun ada buat untuk event, small event atau birthday party. 200 pack atau 300 pack pun kami akan buat. Okey, baik. Kalau ada orang nak buat surprise event, dia nak private chef, dia nak Izzat yang jadi private chef, boleh ke? Boleh. Boleh Okey. Kalau sebab saya tak pandai masak sangat. RM3,000 boleh lah. RM3,000. Okey, saya akan usahakan RM3,000 itu. Tapi Izzat, yang ini bukan dari Sorok Kitchen Ini adalah ini macam solo project saya yang baru berusia 2 bulan lah. Baby lah. Jadi kalau yang ini macam mana? This one boleh check misokitchen.co. Miso Kitchen. Okey, baik. Nanti awak buatlah something vegetarian untuk saya, boleh? Boleh. Okey, saya usahakan RM3,000 tu. Awak usahakan resepi vegetarian dan kita akan saksikan kompilasi TikTok berkaitan dengan seafood sementara Izzat menyiapkan. Kita masukkan sotong. Alright. Sotongnya ada. Tu dia dah masukkan ke semua sotong. Kita tunjukkan kepada anda dahulu lah ya, sebelum kita menonton kompilasi TikTok. Masukkan lagi sos ya Izzat? Campur lagi, tambah. Wow. Terliur diorang Izzat yang menonton sekarang ini. Ini kalau lapar. Setiap hari Selasa penonton kami memang akan terliur. Right. Dan kita slowkan api. Okey. Dia punya skill Ya. Slowkan api dan kita akan tutup sekejap selama dalam 5 minit ke 6 minit. Baik, selama 5 minit kita tutup sekejap. Jadi sekarang kita saksikan kompilasi TikTok berkaitan dengan menu seafood. September, 2 years gone, I can't remember when all began. Swimming in a cloud of memories. Did I call you? Did you ring me? And did I pick up?
sabar, jangan terliur. Saya tahu ada banyak menu yang anda saksikan sebentar tadi dalam rangkuman video TikTok tu kan. Sekejap lagi ada lagi menu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu saya nak baca sikit komen dari penonton kita. Rinis kata, terliurnya. Amin Nuruddin kata, saya suka makanan laut terutamanya sotong, nasi goreng sotong, sotong bakar, sotong sambal atau kicap. Best. Itu memang peminat sotong lah kan. Dan kalau tadi Chef Izzat cakap dia belajar di Australia, Chef dengan Yana seterusnya ni pula belajar di Perancis. Kita bersama dengan Chef Muhammad Roizidin ataupun Chef Royce. Apa khabar Chef? Baik, alhamdulillah. Alah manis ni semua Chef Royce kita. Okey, hari ni Chef Royce nak kongsi sesuatu yang cukup special, cukup istimewa, menu dari Perancis, betul? Ya. Iaitu pai ikan dan makanan laut. Ya. Okey, mungkin Chef boleh kongsikan macam mana boleh dapat idea untuk buat pai ikan dan makanan laut ni? Idea ni kita tengok kalau disebut di France tu salmon en croûte. Maknanya di salmon tu di croûte ni macam croûte crouton lah ataupun pie lah paste. Okay. Oh, très bien, très bien. Itu je saya tahu bahasa Perancis. Oi. Okay, lepas tu kita guna ikan salmon, so kita searkan dia, pan searing, and then kita akan pan sear dia, and then kita akan letakkan susun di atas. Saya ada leek. Okey. So sebabkan dia lebih kurang macam kita nak sambut Chinese New Year lah sekarang ni kan. Lebih kurang macam Yisang punya style lah. So saya letak ada leek, boleh letak carrot kalau nak colouring. Okay. Tapi kalau Yisang tu bahan-bahan tu semua bahan-bahan yang mentah lah. Tapi yang ni kita dah masak. Dan kalau tahun baru Cina pun orang kata ikan tu melambangkan kemewahan kan. Betul, abundance, betul kan. Betul. Okey, jadi sebenarnya dekat bawah sayur-sayuran ni ada salmon ke macam mana? Yes, yang ni ada salmon. So macam yang ni salmon ni kita dah pan fried kan dia. Okey, dah pan fried tadi. And then kita pan fried dia lebih kurang half cook lah. Okay, half cook. So kita nampak dekat sini dia masih lagi pink. So atas tu kita sear sahaja dengan api yang kuat. Okay. So kita sear lebih kurang dalam 1-2 minit macam tu, 2 minit each side, and then kita akan letakkan dekat atas ni. So dia punya kulit dia tu kita boleh asingkan sebab nanti kita nak potong dia senang kan. Love-nya kulit ikan salmon tu favorite saya sebenarnya, Chef. Dia boleh buat crispy salmon skin ya. Okey, tapi macam chef memang educated di Perancis, betul. Okey, terutamanya dalam bidang pastries kan. Okey, tapi untuk orang yang pertama kali nak cuba buat pai ikan dan makanan laut ni sebenarnya susah ataupun tidak, Chef? Yang ni senangnya kita dapat dia punya basic teknik dia tu. Lepas tu kita dah tahu macam mana nak handle bahan-bahan pastry, kita dah boleh apply kan. Okey, tapi dough tu pun kena sedap lah kan. So tu assistant chef. Ni assistant chef, Chef Izwan. Chef Izwan. Okey, Chef Izwan tengah buat dough dia lah. Yeah. Okey, mungkin chef boleh bagi tips sikit macam mana nak pastikan dough tu sedap bila dia bakar tu dia macam bila kita gigit tu macam crunchy sikit. Okey, so untuk butter yang kita pakai ni kita nak kena pakai butter yang chill butter pada suhu sejuk lah. Okey. Kita tak nak pakai butter yang room temperature sebab nanti dough kita tu akan jadi lembik, dia soggy. Okey. So nanti bila kita nak canai dia punya dough tu dia senang untuk kita kerja lah. Okey, macam tu. Baik, ada nak tunjuk contoh mencanai ke kejap lagi? Contoh mencanai. Tak ada, kita punya dough dah siap macam ni. Okey, dah siap macam tu. So texture dia akan jadi macam ni lah. Okey. So ni kena restkan dia dulu ke apa? Kita restkan dulu sekejap, lebih kurang dalam setengah jam dalam suhu sejuk lah. So masuk dalam chiller lah? Masuk dalam chiller. Supaya dia punya gluten dia tu boleh rest. Dia masa kita canai tu dia tak terkoyak. So kalau macam ni kita nampak dia macam pecah-pecah kan. Betul. So bila kita restkan dalam chiller lebih kurang setengah jam tu kita roll dia cantik lah. Lepas tu nanti bila nak bakar tu dia jadi lagi best lah. Ya, betul. Okey, seterusnya namanya pun adalah pai ikan dan makanan laut. Okey, ikan tadi kita tahu guna ikan salmon. Antara seafood yang ada, Chef, mungkin Chef boleh kongsikan juga. Boleh. So yang ni kita ada octopus, lepas tu kita ada mussel, and then yang ni kita ada scallop, lepas tu kita ada yang ni apa? Apa ni? Clam. Clam dan juga ada kerang lah. Okey. So dia campur-campur kat sini. Alright, so untuk yang ni salmon ni saya nak pan fried dulu. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak pan fried dia. So supaya dia tidak overcook sebab lepas ni kita nak masak lagi dalam oven. Okey. Jadi macam ikan tadi tu pun pan fried sekejap sahaja kan? Kita pan fried dia sekejap aje. Jadi untuk seafood dia pun macam half cook lah ya, Chef? Yes, betul. Dia half cook macam je. sotong kan. Kalau overcook dia akan jadi macam terlalu kenyal. Dia liat. Betul kan? So untuk yang ni saya panaskan api, betul-betul panas.
panas. So kita nak dia ada color brown saja dekat atas permukaan. So nanti dekat tengah-tengah ikan tu dia masih lagi pink lah. Dia tak masak lagi. Okey. So bila kita masak tu, saya side yang ni di bawah, kemudian last sekali kita buat kulit. Sebab kalau kita buat kulit dulu di bawah, nanti dia akan kecut lah. Itu tips dia? Yes. Baik. Dan untuk ikan ni, ada apa-apa seasoning ke? Dia memang kosong sahaja ke? Ataupun letak garam sikit ke? Yes. Kalau untuk salmon, biasanya di Eropah, diorang tak letak seasoning sewaktu sebelum nak bakar atau sewaktu sebelum nak masak. So, diorang seasoning selepas. Maknanya dah dihidangkan tu, kita ada salt and pepper dekat atas table. So, customer akan adjust sendiri seasoning ikut yang diorang nak. Baik. Especially untuk salmon ni, dia kaya dengan omega 3 dengan dia ada dia punya rasa dia tersendiri. So, kita tak perlu pun nak letak seasoning salt and pepper pada awal masak tu. Faham. Okey, dan Chef Roy specialty ni memang dalam pastries lah kan? Specialty saya dalam pastries. Okey, apa lagi antara orang kata expertise chef sendiri? Apa antara pastries yang ada di kedai chef? Kita orang buat wedding cake yang besar-besar. Lepas tu kita orang buat cookies, kita orang buat croissant, and then kita orang buat madeleine, kita orang buat macaron. Okay. Favourite saya lah macaron ni chef. Kenapa chef hidangkan di depan saya? Taklah. Okey, so ikan tu macam ni. Alright. Dia half cook. Baik. Okey, kita nampak kalau boleh zoom dekat kamera, sini masih lagi pink. So dia punya cooking temperature dia tu lebih kurang moderate sahaja. Okey, so atas ni yang kita nak dia punya color. Okey. So lepas tu kita boleh asingkanlah dia punya kulit. Kan? Dan untuk buat bentuk ikan ni kena freehand ke macam mana? Okey, untuk yang beginner tu kita sarankan you buat template lah. You lukislah dulu kan. Tu you print out atas kertas and then you potong lah. Ya. Saya risau kalau saya yang buat ikan ni tak jadi bentuk ikan. Jadi apa? Arnab. Jadi bentuk beruang pula. Lain macam jadi bentuk dia. Okey. Alright, so sekarang ni okey. So senang bila kita dah sear tu, kita just kopek macam ni. Okey, baik. Dan letakkan dan kemudian bakar, betul chef? Yes, letakkan kemudian bakar. Kita nak tunjuk pai ikan dan makanan laut yang dah siap dibakar. Yes. Okey, mungkin chef boleh kongsikan apa ni? Berapa suhunya, berapa lama nak dibakar? Okey, tada, ini yang dah siap. Wah, mood dia betul-betul baru Cina. So untuk pastries ni dia kerja dia ambil masa lah. Kita nak canaikan dia punya dough, kita nak cantikkan dia, kita nak trim dia. Detailing dia lagi. Detailing dia lagi. So memang kita ada share lah kita punya video macam mana cara nak buat pie salmon and crew ni dekat dalam kita punya IG dan TikTok lah. Ya, itu chef. Alang-alang tu kongsikan terus apa IG chef. Boleh follow kita punya IG mycake_zone_ ataupun Chef Royce. Chef Royce. Tapi sebutannya Roy. Oh, gitu. Okey, baik. Chef Royce, terima kasih banyak-banyak sebab sudi berkongsi ilmu tentang pai ikan dan juga makanan laut ni. Sekejap lagi yang Ina nak cuba. Okey, dan kepada anda, jangan ke mana-mana sebab sekembalinya nanti, Sugi nak kongsikan menu yang seterusnya. Kita berehat seketika, kembali selepas minit di Wanita Hari ini. Thank you, Chef. Terima kasih. Sudah nak motor Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Baik, kembali bersama kami dan saya membaca komen-komen anda. Syafiq Solihi, wah nyamannya menu hari ini. Memang nyaman Syafiq, cuaca pun sangat-sangat nyaman. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Encik Hazrul dan juga Puan Atira, isteri beliau yang akan berkongsi menu asam pedas ikan salmon. Ikut korang lah nak sebut salmon ke salmon ke. Okay. Tapi apa pun Encik Hazrul, banyak menu di hadapan ni. Tapi kita nak tahulah bila masak ikan salmon ni, biasa orang grill. Sebab biasalah kebiasaannya ikan salmon ni dikaitkan dengan kesihatan. Kan orang nak healthy so dia grill dan masak. Dan seterusnya ikan salmon juga ada bau dia bila nak masak. Jadi macam mana nak buat asam pedas ni sesuai ke ikan salmon ni? Okey, Sugi, soalan yang baik sekali. Okey, so kenapa ikan salmon kan kita macam Sugi cakap kita sepatutnya grill sahaja kan? Okay, kita sekarang ni nak buat kelainan lah sikit. Okey, macam bau tu selalunya kita akan basuhlah dulu dengan asam jawa ke, dengan limau ke, kadang-kadang dengan tepung pun ada juga. Dengan tepung? Ini tepung petul, apa tu? Ini petul orang tua-tua dulu. Yes, tepung gandum macam tu. Kalau kita bersihkan ikan, dia akan hilang bau dia. Betul, ya. Okey, itu tipsnya. Okey, dan hari ini kita nak masak asam pedas ikan salmon ni, kepala ke? Kepala ikan salmon ni. Okey, apa antara bahan-bahan yang diperlukan dan apa keistimewaannya
keistimewaannya? Okey, so bahan-bahan dia asam pedas ni basic lah, basic punya yang ni. Kita akan menggunakan bawang merah, bawang putih, and then this one ini adalah cili kering yang telah dikisar. And then kita dah tumis. Lepas tu ni untuk mempercepatkan proses jugalah. Okey, so jadi ni kita akan masukkan semuanya. Semuanya akan masukkan. Baik. Dan saya lihat ikan salmon kepala dia pun dah siap dibersihkan. Dah direbus ke tu? Okey, yang ni sebenarnya kami dah kukus sikit. Kukus. Dia sebenarnya lebih elok kalau tak kukus. Jangan dengar cakap saya, jangan rebus nanti hancur producer kata. Kita kukus. Ya, dia kukus tapi sekejap je. Dia sebenarnya untuk mengelakkan overcook. Ikan salmon ni dia sangat sensitif dan boleh overcook. Baik. Macam orang Jepun kan dia selalu makan macam sashimi, dia just perah lemon pun dah boleh masak dah. Okey. Dia macam tadilah sotong gurita tu boleh makan raw, ikan salmon pun ada yang makan raw juga kan. Okey, setelah dah siap, dah masukkan paste tu semua, kita tunggu dia tumis ke? Ada apa-apa bahan special lagi yang dimasukkan? Yang ni. Okey. Bau dia dah naik. Sedap bau dia. Okey, so ni kita akan gunakan serai, ada daun kesum, ada bunga kantan, tomato and bendi lah. Okey, yang ini memang kata package lah, pelengkap lah. Harus ada kalau nak masak asam pedas kan. Okey, baik. Kalau bagi Encik Hazrul sendiri kan, asalnya membuat ikan asam pedas ikan patin tempoyak. Oh, okey. Dia sebenarnya kami restoran ni lah, rumah makan Riverside ni. Kita speciality kita memang patin tempoyak. Patin tempoyak from Temeloh. Macam boleh tengok kat sini. Kita ada patin tempoyak. Kita ada pais patin tempoyak. Dengan petai pun ada juga. Kalau ada nasi panas, memang orang kata terus makan lah. Tapi yelah, yang ini menu yang ada di restoran. Tapi kalau mereka yang datang, yang tak makan katalah tempoyak ke pais ke ikan sungai kan, mereka nak ikan salmon ke seafood yang lain, boleh ke buat request? Yes, betul. Kalau macam asam pedas kepala salmon ni, kita boleh buat special request lah. Kiranya akan buat booking seeloknya 2-3 hari sebelum datang ke kedai, kita akan sediakan. Jadi pergilah, kalau anda pergi, anda harus booking awal supaya dia boleh beli ikan tu fresh. Betul. Kan? Tak naklah beli ikan simpan lepas tu lama-lama dah tak sedap ikan tu kan. Okey, nampaknya bunga kantan dan daun kesum sudah pun dimasukkan. Ikan kita masukkan last ke? Ya, last kali kita akan masukkan. Okey, lupa nak cakap. Okey, apa ni? Kita gunakan gula Melaka. Okey. This is for untuk rasa lah, untuk rasa dan tekstur dia yang lebih power sikit, berlemak sikit. Kita guna ni asam ke? Yes, this is asam Jawa. Okey, tak guna asam keping ke? Okey, asam keping pun boleh, but we prefer asam Jawa for the juiciness. Okey, baik. Okey, sambil-sambil kita tunggu kuah dia siap tu, saya nak tanya Encik Hazrul jugalah, mana dapat inspirasi nak memulakan perniagaan menggunakan orang kata ikan sungai, seafood dan macam-macam lagi yang ada di restoran kan? Okey, baik, terima kasih Sugi. Okey, sebenarnya kami ni bukanlah pemasak sebenarnya, bukanlah tukang masak. Okey, jadi mana belajar nak masak ni? Okey. Macam wife saya, dia sebenarnya dulu dia law. Graduate? Law graduate? Betul, law graduate. And saya aviation, dari aviation. Tapi kita buktikan yang kita boleh belajar memasak. Banyak orang yang mengajar kami, macam abang ipar saya, kakak saya, yang mak mertua saya, ayah mertua saya, semua mengajar kami. Ini memberikan saya inspirasi lah. Walaupun saya kadang-kadang ni cuba memasak, tak jadi sangat. Tapi saya mendapat inspirasi yang kalau saya sentiasa cuba, saya boleh masak dengan seeloknya. Okey, baik. Dah sebut pasal restoran tadi, di manakah lokasinya dan IG-nya, Encik Hazrul? Okey, restoran kami, nama rumah makan Riverside, Janda Baik. Boleh datang ke Janda Baik lah untuk datang ke restoran kami. Tapi hanya buka Jumaat, Sabtu, Ahad dan setiap public holiday sahaja. Oh, jadi hari ini tutup ke sebab anda kat sini? Hari ini kami tutup. Okey, jadi jangan ke restoran mereka hari ini lah ya. Jadi kalau siapa nak rasa, bolehlah mencubanya di Janda Baik. Okey, musim hujan ni kan, saya rasa kalau makan asam pedas panas-panas ni memang on
prawns. Okey, nampak tu dah mula mendidih kuah dia. Ikan pun dah terletak dengan elok. Sekejap je kan? Sekejap je. Okay. Yes, dia tak boleh lama. Okey, so kita off dia. Okey, baik. Kita sambil-sambil kita tunggu asam pedas kepala ikan salmon ni. Apa kata kita lihat apa yang Yana nak kongsikan bersama dengan anda. Silakan Yana. Terima kasih Sugi. Kalau tadi Sugi dah kongsikan asam pedas kepala salmon, Yana nak kongsikan bersama dengan anda pula siakap 3 rasa dari Patani Tom Yum 1. Yana bersama dengan Puan Nur Izzati Abdullah. Apa khabar? Okey, khabar baik. Okey, kalau kita cakap pasal siakap 3 rasa ni memang tak asing lagi dah. Ya, betul. Okey, kalau menu yang orang kata seafood tu, kalau di Malaysia wajib kena ada siakap 3 rasa ni. Siakap 3 rasa. Okey, apa tapi yang hari ni Kak Zeti bawa banyak miampla pun ada. Okey, siakap kensum ada, siakap steam limau ada, siakap kari patani ada. Yang ni macam kamheong. Oi, dahsyatlah Kak Izzati kita ni. Everything siakap ya? Siakap. Semua siakap. Okey, tapi mungkin Puan Izzati boleh kongsikan juga macam mana sebenarnya kita nak pilih ikan siakap tu supaya dia betul-betul sedap bila kita masak? Okey, kita kena pilih ada yang suka saiz dia besar. Okey. Ada yang suka saiz yang kecil. Okey. Dan kita tengok juga ikan tu daripada mana. Yang stok daripada kami daripada Thailand. So rasa dia ada rasa-rasa ikan Thailand sikitlah. Okey, mungkin Puan Izzati boleh kongsikan juga apa lagi istimewanya kuah 3 rasa dari Patani Tom Yum 1 ni? Okey, contoh kita dah boleh start masak. Boleh, silakan sambil-sambil tu kita sembang. Sambil tu kita sembang. Okey, first kita masukkan bawang holland dulu. Okey. Kenapa nak kena masukkan bawang holland dulu? Sebab bawang holland ni dia manis sikit. Dia perlu masak lama sikit daripada bawang putih lah. Kalau guna bawang merah biasa boleh ke? Holland. Kena bawang Holland. Kena bawang Holland. Holland itulah. manis. Macam saya sendiri pun kalau masak kat rumah, kalau saya tanya kat mak saya, kadang-kadang kita kan bawang merah tu dah habis, nak kena ada bawang Holland. Betul cakap, okey, bawang Holland lagi sedap sebenarnya sebab dia manis. Untuk masakan tertentu, kita perlukan bawang Thailand. Bawang merah. Contoh yang sos ni, kalau tak ada bawang merah Thailand, tak lengkap. Okey, kena ikut menu bawang dulu merah, ada bawang merah biasa, ada Pakistan, ada India, ada Thailand. Yang paling sedap sekali Thailand, tapi harga dia agak mahal. Sikitlah. Okey. Dan kalau kita cakap tentang 3 rasa ni kan, dia kena seimbang ketiga-tiga rasa ni kan. Betul. Masam dia, manis dia, masin dia. Okey, macam untuk Puan Zeti macam mana mencari keseimbangan tu? Ada tak resepi istimewa turun-temurun ke ataupun macam mana? Okey, kalau tengok dekat sini, akak tak guna sos tomato. Tapi akak guna tomato yang biasa je. Sebab akak tumis ni lama. Dia akan merenih kat dalam ni lah. So, tomato ni akan hancur kat dalam ni. Jadi tak perlu letak sos tomato lagi. Baik. Ini itu cara akak lah. Authentic taste dia lah ya. Cara akak macam itulah. Okey. Dan biasanya kan kalau kita siakap 3 rasa ni tu kan, itu memang tengah deep fry lah kan? Memang kena deep fry, betul? Betul. Okey. Dan kalau kita cakap pasal ikan 3 rasa ni kan, apa antara orang kata gunya? Sedap makan bersama apa? Sup. Sup ya? Sup, tom yum, ataupun ayam masak halia. Ataupun gabungkan dengan siakap kensum. Kuah dia bercampur. Wow, saya kalau pergi kedai tom yum kan, kalau order siakap 3 rasa ni, sebab suami saya pun memang suka makan siakap 3 rasa ni. Antara menu yang orang kata kena tu kan, kangkung goreng belacan, lepas tu ikan masin ni, betul, ataupun kalai ikan masin. Lepas tu kena ada sambal belacan. Dah cukup dah. Betul. Nasi panas-panas. Okey, kita dah masukkan tadi bawang putih. Lepas tu kita masukkan halia. Okey. Tapi mungkin walaupun kita masak banyak, tapi kita kekalkan tak blend. Okey. Kak Zeti sebenarnya rasa blend dengan kita cincang macam ni lain. Okey. Kak Zeti ada keturunan dari Thai ke ataupun resepi turun-temurun ni datang daripada macam mana? Mungkin Kak Zeti orang Kelantan. Kelantan. So kalau orang Kelantan ni memang dia akan masuk Thailand untuk makan.
Jadi suka makan. Lepas tu berkawan dengan orang Thailand. Lepas tu tanya macam mana masak ni? So belajar. Pergi Thailand belajar. Baiki sikit. Terciptalah menu siakap miampla. Okey, baik. Okey Kak Zeti, sebenarnya masa kita dah tak banyak dah ni. Okey, mungkin Kak Zeti boleh kongsikan juga apa lagi antara menu lain yang ada di kedai Kak Zeti? Okey, yang dekat depan ni, ini King Siakap Miampla. Kenapa King Siakap Miampla? Sebab dia ada ikan siakap dengan seafood. Okey, baik. Alright. Cara makan dia kena ambil salad, kena ambil laksa Thai. Okey, yang nak ini cuba ke? Kejap lagi kita cuba. Boleh? Lepas tu campurkan semua. Letak laksa, letak ikan, campurkan sos merah dengan sos hijau. Dan ini antara menu lain lah yang ada di awal-awal tadi kita dah sebutkan antara menu yang ada kan. Kak Zeti mungkin boleh kongsikan social media, ada Instagram ke Facebook ke TikTok ke, silakan. Okey, boleh follow IG Pantani Tom Yum 1. Okey. Kedai akak di Batu 5 Jalan Gombak Kuala Lumpur. Hanya ada satu sahaja cawangan di Kuala Lumpur sahaja. Satu-satunya. Dibuka sejak 2016 lagi. Okey, memang Kak Zeti yang tukang masak di situlah. Kalau dulu semua ni Kak Zeti juga yang buat. Okay. Perlukan intern baru sebab sekarang kita nak belajar pula. Rempah-rempah ni semua daripada Thailand. Contoh, ini kesong ni rempah dia dibawa khas daripada Thailand. Baik. Okey, dah nampak garing kan? Okey, so kita masukkan, barulah kita masukkan tomato. Okey. Cili. Banyak betul cili dia tu. Barulah bergabung rasa dia. Ini memang pedas betul ni. Dan ni tak apa ni? Okey, ikan yang dah siap yang ni tadi. Okey, ini ikan yang dah disiap goreng. Okey. Kalau masukkan sos Thailand. Okey, baik. Ini kiranya macam dah halfway through kan? Betul, dah nak siap dah. Dah nak siap dah. Okey, sebenarnya cara masak ni pun tak lama sebenarnya. Saya memang kat sini tak sampai 5 minit kan, kan? Pun tapi kalau kat rumah tu kita pastikan ni masak garing betul-betul. Okey, dan satu lagi soalan terakhir. Masam dia tu datang daripada tomato sahaja. Sahaja, tak ada irisan limau ke ada apa? air limau sikit. Okey. Limau apa yang digunakan ni? Limau nipis. Limau nipis. Ada beza ke letak limau kasturi ke? Ada beza limau yang dalam botol dengan limau yang kita perah. Yang ni lagi sedap lah. Okey, baik. Kalau kita makan, kita boleh tahu ini limau botol atau limau yang kita perah. Okey, tak apa. Kita nak tunggu sampai Kak Zeti siap masak siakap 3 rasa ni. Okey. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan menu-menu lain yang ada. Okey, jangan ke mana-mana. Dah siap. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Wanita Hari ini untuk topik menu seafood. Macam-macam seafood yang ada kan, sedap sangat-sangat. Betul tu Yana. Ramai juga yang telah berkongsi komen-komen anda di Facebook. Suka sangat seafood. Jadi mungkin hari ini anda boleh usahakan pergi ke orang kata pasar, beli seafood yang fresh, masak. Atau pergi ke restoran dan nikmati sahaja. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Chef Razi sekali lagi. Apakah laman IG-nya? Facebook kita. Facebook kita Krill Seafood. Okey, Krill bukan grill. Krill. KRILLS. Okey, baik. Seterusnya. Kita bersama dengan Izzat tadi yang berpengalaman dari Australia. Izzat, laman Facebook ataupun Instagram untuk kedua-dua menu yang awak bawa hari. Okey, untuk pasta Sorok Kitchen, SOROQ Kitchen. Dan untuk mentai rice, kita mmisokitchen.co. Okey. Baik. Saya tengok Chef Izzat punya menu ni. Okey, yang ni. Okey, untuk pie ikan dan makanan laut, silakan Chef Royce. Instagramnya. Instagram boleh follow kita di My Cake Zone. My Cake Zone _ ataupun Chef Royce. Kalau teringin nak makan pastries yang banyak, sila ke My Cake Zone. Saya tengok macaron tu. Okey, Encik Hazrul dah siap ke asam pedas dah yang siap dah asam pedas. Okey, saya nak tunjuklah kepada penonton. Ini dia asam pedas yang dah siap dari Janda Baik ya. Jadi Telio. Instagramnya apa Encik Hazrul? Okey, so Facebook kami Rumah Makan Riverside Janda Baik. Okey. TikTok pun Rumah Makan Riverside Janda Baik. IG pun Rumah Makan Riverside Janda Baik. Ini memang kena pergi ke Janda Baik untuk merasa.
Okey, yang ni tadi awak masak yang terakhir. Okey, Kak Zeti nak tuang ya, nak tuang. Saya Kak Tiga Rasa ni punya kuah. There you go. Sedapnya. Tengok Cik Sugi. Betul nak sotong tiga rasa. Sangat inviting. Nak sotong tiga rasa ke? Oh, ya ke sotong tiga rasa pun boleh? Boleh. Okey, sekali lagi. IG-nya, Puan. Patani Tom Yum 1. Patani. Kena sebut macam ni Sugi. Patani Tom Yum 1. Ya. Okey, tapi kan tadi saya berkongsi dengan salah seorang FM kita dan sebenarnya masaknya senang je. Asam pedas tu macam senang je. Dia tumis-tumis, dia masuk bendi, dia masuk bengkantan, dah siap. Okey, yes. Lepas ni Sugi akan masak untuk seluruh kru dan berikan saya masa 6 bulan untuk mencuba. Okey. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita. Memang menu sangat-sangat sedap. Memang buat orang semua terliur. Betul. Okey, dan mungkin sedikit inspirasi kepada anda semua antara menu yang ada dekat sini. Okey, bolehlah cuba di rumah. Okey, dan mungkin yang ada yang tengah sekarang ni yang pregnant mengidam nak makan asam pedas ke, siakap tiga rasa ke, sotong ke, ini boleh juga digunakan sebagai inspirasi. Tapi janganlah mengada minta benda yang bukan-bukan kan, nak pergi Japan ke kenapa awak cakap India mengada minta bukan-bukan tu? Sebab sekarang ni banyak saya baca orang mengada, dia kata mengidam tapi macam mengada. Awak ada orang mengidam nak pergi Singapura, ada orang nak mengidam nak pergi Korea. Awak saya tu. Okey, esok kita akan bawa topik mengidam atau mengada kepada anda semua. Ini kita nak tanya kaum Adam. Para suami, apa sebenarnya antara orang kata yang menjadi idaman isteri anda ketika mereka mengandung yang anda tak boleh brain, yang anda rasa macam uish, lain macam lah isteri aku minta ni. Dan mungkin kaum Hawa pula boleh kongsikan bukan mengidam tu korang tak faham. Dia memang susah nak kontrol. Betul. Kalau producer kita Fariza Kamarul Zaman dia cerita dekat saya dulu waktu dia mengandung, pukul 3 pagi dia minta suami dia belikan nasi lemak tengah-tengah malam tu. Jadi itu consider mengidam ke mengada? Saya tak tahu. Saya diam je lah. Okey, apa pun kami akan berjumpa anda esok. Jadi selamat menikmati cuti umum anda dan hujan dan orang kata cuaca yang begitu indah. Betul. Jadi jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Stay safe semua. Bye-bye. Jalan, mari. Dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus